BYD Atto 3 sekarang dah pun dilancarkan di Malaysia. Ini merupakan sebuah SUV EV yang paling menarik dan juga paling mampu milik setakat ni yang ada dijual. Dan ada dua varian ditawarkan semuanya. Satu standard range, satu lagi extended range. Yang pertama tu harga dalam RM150,000 dan yang kedua RM168,000. Jadi jom kita tengok apa yang EV ni ada. Jadi kalau cakap pasal EV, biasanya orang akan ingat Tesla, tapi rasanya sekarang ni BYD ni dulu kot. Sebabnya untuk pasaran dunia sekarang BYD yang jual paling banyak unit EV. Dan dekat Malaysia dia bekerjasama dengan Sime Darby Motors dan diorang dah committed untuk belanjakan dalam RM500 juta untuk pelaburan kat sini. Jadi dengan RM150,000 itu akan dapatkan anda varian standard range yang paling rendah. Itu datang dengan bateri 50 kWh dan akan bagi jarak perjalanan dalam 410 km. Itu ikut kitaran NDC, tapi kalau ikutkan kitaran WLTP yang lebih realistik, dia akan bagi dalam 345 km jarak perjalanan. Dan dengan RM168,000 itu pula, variannya datang dengan bateri yang lebih besar, kapasitinya 60 kWh dan itu akan bagi jarak perjalanan dalam 480 km. Itu ikut NEDC, tapi kalau ikut WLTP tadi tu, dia akan bagi dalam 420 km. Jadi kedua-dua varian ini datang dengan teknologi bateri Blade LFP yang termaju. Ini maksudnya anda boleh charge bateri ini ke tahap 100% sepanjang masa tanpa anda perlu risau kualiti dia akan merosot dan dia lebih tahan kalau dibandingkan dengan bateri kereta yang biasa. Jadi untuk pengecasan, kalau nak biar kereta ni semalaman, boleh guna pengecas biasa AC tu yang mampu tampung sehingga 7 kW. Kereta ini juga boleh menggunakan pengecasan pantas DC yang mana untuk standard range dia mampu tampung sehingga 70 kW dan extended range punya variant mampu tampung sehingga 80 kW. Dan itu kalau nak charge dari 0 ke 80% bateri dia menggunakan DC akan mengambil masa hanya 45 minit. Dan kereta ini menggunakan motor elektrik yang memacu roda hadapan dengan kuasa yang dijana 204 PS dan juga 310 Nm torque. Dan pecutan 0 ke 100 km sejam dalam masa 7.3 saat sahaja. Kalau ada yang belum tahu apa maksud BYD itu, dekat bahagian belakang ni dia dah bagi jawapan dia. Tulis terang-terang kat atas ni, Build Your Dreams. Jadi mungkin kenapa dia tak nak gunakan logo yang lebih ringkas kat depan tu untuk belakang, saya rasa sebab ini kali pertama BYD sampai ke Malaysia dan ini juga model pertama dia orang. So dia nak kena bagi tahu nama panjang dia. So terpampanglah Build Your Dreams kat belakang ni. Jadi kat dalam ni memang rekaan dia unik, dia futuristik sikit dan funky banyak sebenarnya. Contoh kalau kita tengok papan pemuka tu tak ada garis lurus, semuanya melengkung-lengkung. Dan material juga digunakan banyak soft touch jugalah kat atas ni. Dan misal kita tengok rekaan yang bawah ni pula lembut juga, nak menggambarkan macam otot apa semua ni. Jadi pertama kali untuk di pasaran Malaysia ni dia punya skrin ni yang besar ni boleh rotate, melintang atau mendegak dengan tekan kat sini je. Dan satu lagi skrin pula untuk pemandu nak tengok sistem ataupun kuasa bateri yang ada semua tu dekat pemanduan yang ni, yang kecil ni. Dan tak lupa juga dashcam dia built in. Dan kalau kita tengok rekaan untuk nak buka pintu pun dia unik dan pelik, dia ada kat atas ni. Dekat Twitter bawah ni dia ada juga ambient lighting yang boleh bertukar-tukar warna dia. Untuk steering balutan kulit macam biasa tapi logo ni agak besar juga kat sini. Satu lagi unik dia, tempat letak botol kat bahagian pintu tu dia gunakan estetik tali getah sahaja. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, kerusi depan ni juga boleh guna Isofix. Jadi kereta ni boleh bawa 3 kerusi keselamatan kanak-kanak. Jadi kalau kat bahagian belakang ni pula, kalau tengok ruang kaki memang cukup luas, cukup banyak, tak ada masalah. Tetapi dia punya ruang kepala dia agak sempit sikit lah. Mujur sebab atas ni ada panoramic punya bumbung, so bolehlah buka nak legakan sikit kepala. Dekat tengah digunakan design yang lebih kurang sama. Bulat-bulat ni sebenarnya adalah aircon vent . Lepas tu kat bawah ada pengecasan juga, slot USB dia ada A dan USB-C juga kat bawah tu. Rekaan pemegang pintu pun sama macam kat depan, unik dan menarik, dan ada juga ambient lighting dia kat situ. Dan untuk ruang boot pula, yang tersedia adalah 420 liter. Dan bila kita buka kat bawah tu tak ada spare tire, tapi dia ada tire repair kit sahaja. Jadi untuk aspek keselamatan, kereta ni datang dengan 7 beg udara. Tapi beg udara yang ke-7 tu bukan macam biasa untuk lutut tu lah. Tapi sebaliknya dia ada dekat tengah antara penumpang depan. So itu ciri yang pertama ada dekat Malaysia ni lah. Selebihnya, autonomous driving tahap 2 ada
ciri-ciri macam AEB, Adaptive Cruise Control dengan Stop and Go, dan juga amaran buka pintu pun semua ada lah. Jadi anda dah tengok spesifikasi, dah tahu harganya, dah tahu penawarannya, apa yang anda fikirkan, adakah boleh kereta ni jadi kereta EV yang pertama untuk anda beralih. Jadi kongsikan pandangan anda di bawah, dan sekian dulu daripada kami. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi nanti.